Assalamualaikum, nama saya Ni Ainah Suha binti Ni'amahkan. Di sini saya akan menerangkan pendahuluan mengenai tajuk kumpulan kami. Sebagaimana yang diketahui umum, syariat Islam tidak membebankan manusia dengan perkara yang menyukarkan dan juga bukan sesuatu yang dapat menjatuhkan umat manusia ke dalam kesusahan. Syariat Islam mengandungi penyelesaian masalah, memberi kemudahan kepada umat manusia dan juga tidak menjatuhkan umat manusia ke dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia adalah untuk menguji manusia sama ada dengan kesenangan atau kesusahan. Manusia hendaklah menilai ujian itu berpandukan Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan untuk memberi jalan kemudahan kepada hamba-Nya yang berada dalam kesulitan. Contoh kesenangan atau kesusahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-Nya adalah kesihatan, kekayaan harta benda dan juga sebagainya. Berikut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini menerangkan bahawa setiap kesusahan pasti ada kemudahannya yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Masyaqqah atau kesukaran yang akan menjadi keringanan dan dimudahkan berdasarkan kaedah masyaqqah tajlibu at-taysir. Kaedah masyaqqah tajlibu at-taysir, kaedah paling umum yang memberikan keringanan kepada umat Muslim kalaf dalam pelbagai aspek sehingga banyak perkara yang dapat lahir dari kaedah tersebut. Kaedah ini memberi kemudahan kepada umat manusia yang berada dalam kemudaratan untuk melakukan amal ibadah. Kesulitan yang dihadapi oleh seseorang Muslim mukallaf adalah menjadi sebab yang syar'i lagi sahih untuk memudahkan dengan pelbagai cara selagi tidak bertentangan dengan agama Islam. Assalamualaikum, nama saya Farah Iliana binti Zahanafi, nombor metrik 202087444428. Saya akan menceritakan definisi masyaqqah. Dari segi bahasa, masyaqqah bermaksud memenatkan. Manakala dari segi istilah, masyaqqah dikhususkan untuk merujuk kepada perkara-perkara yang biasa dilakukan tetapi dalam beberapa kes ia melampaui batas kebiasaan sehingga menyukarkan mu'alaf untuk melaksanakannya. Kesukaran itu menarik kerana ia membawa kelegaan atau kemudahan. Selain itu, apabila terdapat sebarang kesulitan atau kesukaran dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah SWT, perintah itu dapat diringankan. Berdasarkan kaedah fiqh, terbentuklah segala rukhsah atau keringanan dalam syariat Islam. Dalam erti kata lain, syariat Islam boleh dilaksanakan oleh mu'alaf di mana sahaja, iaitu memberi kelonggaran dan kelegaan apabila seseorang itu mengalami kekejangan dan kesukaran. Antara sebab-sebab diberi keringanan ialah musafir. Musafir bermaksud seseorang yang melakukan perjalanan jauh yang melebihi 2 marhalah atau 90 km. Orang bermusafir diberikan keringanan seperti mengerjakan solat secara jamak dan qasar. Solat jamak ialah mengumpulkan
dua solat dalam satu waktu, manakala solat qasar bermaksud memendekkan solat daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kedua, sakit merupakan salah satu sebab kita diberi keringanan. Sakit yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat bergerak seperti lumpuh boleh menggunakan cara yang mudah, iaitu tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan dengan cara tertentu beserta dengan niat. Bagi orang yang berasa tidak larat untuk mengejarkan puasa ketika sakit atau apa-apa jua keadaan yang menghalang mereka daripada mengerjakan puasa, mereka dibenarkan untuk tidak berpuasa, tetapi mereka mestilah menggantikan puasa itu. Seterusnya, bagi orang yang mempunyai kekurangan seperti orang kurang siuman dan bayi atau kanak-kanak yang masih belum baligh, mereka diberi kelonggaran atau keringanan untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai umat Islam. Dalam pada itu, seseorang yang dipaksa untuk melafazkan kalimah kufur diharuskan dengan syarat hatinya masih beriman. Paksaan terbahagi kepada 3, iaitu paksaan sempurna, paksaan tidak sempurna, dan paksaan moral. Paksaan sempurna ialah seseorang itu tidak berpeluang untuk membuat pilihan. Paksaan tidak sempurna ialah ancaman kepada seseorang tetapi tidak memberi kemudaratan kepadanya. Paksaan moral pula bermaksud ancaman kepada salah seorang ahli keluarga. Di samping itu, lupa yang menjadi sifat yang ada pada diri setiap manusia juga diberi kelonggaran dan dimaafkan atas kesalahan secara tidak sengaja, seperti makan atau minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara tidak sengaja di bulan Ramadan. Akhir sekali, kepayahan yang menjadi halangan dan cabaran kehidupan dalam setiap hidup manusia. Perkara ini diberikan kelonggaran seperti tanaman yang mengenai najis binatang yang membajaknya dapat dimaafkan. Khiyar dalam jual beli yang bermaksud memilih ingin meneruskan transaksi yang sudah sah atau memilih untuk merongkalkannya kembali. Dalam hal itu, bagi yang mempunyai masalah ketiadaan air, mereka boleh mengistinja kerana ia dapat menghindarkan diri seseorang itu daripada penyakit. Assalamualaikum, nama saya Hanis Najwa binti Muhammad Hisham Gan. Saya dari CS111. Di sini saya akan menceritakan jenis keringanan menurut pendapat ulama mazhab Hanafi yang sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Nujaim, iaitu jenis keringanan mempunyai 7 jenis. A, iaitu keringanan dengan menggugurkan kewajipan. Contohnya, tidak wajib melaksanakan solat Jumaat jika terdapat halangan tertentu. Tidak diwajibkan daripada menyertai jihad jika didapati uzur. Tidak diwajibkan juga daripada kewajipan haji dan umrah jika keuzuran. B, keringanan dengan mengurangkan bebanan. Contohnya, qasar solat zuhur dan solat asar menjadi 2 rakaat di waktu solat zuhur ataupun di waktu solat asar.
C. Keringanan dengan penukaran. Berwuduk ditukarkan dengan bertayamun jika menghadapi ketiadaan air setelah berusaha mencari dan berhalangan menggunakan air disebabkan sakit. Menukarkan kedudukan ketika solat bagi orang sakit yang tidak boleh berdiri dengan menukar kedudukan kepada duduk atau berbaring ataupun hanya menggunakan isyarat. Kepada orang tua yang uzur dan tidak dapat berpuasa boleh membayarnya dengan fidyah. D. Keringanan dengan mendahulukan. Contohnya, segera membayar zakat sebelum waktu atau haulnya. Diberikan keringanan dengan melaksanakan solat jamaah takdim ketika bermusafir. E. Keringanan dengan mengakhirkan. Contohnya, boleh membatalkan puasa ketika bermusafir apabila tidak kuat menahan lapar ketika berpuasa. Solat jamaah takhir yang boleh melaksanakan solat jamak dan qasar pada waktu yang sama. Menangguhkan solat demi menyelamatkan nyawa orang lain, orang yang mati lemas ataupun orang yang terlibat dalam kebakaran. F. Keringanan apabila terdesak atau terpaksa. Contohnya, meminum arak ketika terlalu dahaga dan ketiadaan air. Diharuskan makan bangkai untuk meneruskan hidup. G. Keringanan dengan mengubah atau menukar. Contohnya, mengubah kedudukan serta cara mendirikan solat kerana berada dalam keadaan ketakutan dan ketika menghadapi musuh. Berikut merupakan contoh aplikasi dalam kehidupan semasa. Yang pertama, seseorang yang melancong ke sesuatu tempat dengan niat yang baik dibenarkan untuk melaksanakan solat jamak dan qasar. Yang kedua, musafir dibenarkan untuk berbuka puasa dan menggantikannya pada hari yang lain. Yang ketiga, diharuskan meninggalkan solat Jumaat bagi orang yang bermusafir dengan syarat-syarat tertentu. Yang keempat, musafir yang pergi melancong ke negara lain diharuskan untuk makan di kedai makan orang Islam walaupun tiada logo halal. Yang kelima, musafir yang tinggal di hotel negara lain diharuskan untuk melakukan solat walaupun tiada petunjuk arah kiblat dengan meyakini solat diterima Allah SWT. Yang terakhir, perbuatan menggantikan solat Jumaat dengan solat zuhur di rumah secara sengaja memang dilarang. Tetapi dalam kes penyebaran wabak, kaedah ini dibenarkan. Assalamualaikum, nama saya Ni Aina Suha binti Ni Ahmad Khan. Di dalam slide ini, saya akan membentangkan sedikit lampiran mengenai cara-cara solat yang boleh dilakukan ketika berada dalam kemudaratan. Cara solat orang sakit. Yang pertama, duduk mengikut kemampuan. Jika tidak selesa, boleh duduk sambil jalur kaki. Kedudukan tangan sama seperti solat berdiri dan menghadap kiblat. Yang kedua, rukuk dengan cara menundukkan badan. Tangan di atas kepala lutut. Yang ketiga, sujud seperti biasa jika mampu. Dan jika tidak mampu, bengkokkan badan lebih sedikit daripada rukuk dengan niat melakukan sujud. Yang keempat, diakhiri dengan salam seperti solat biasa. Cara solat ketika baring. Yang pertama, baring melentang menghadap ke arah kiblat. Yang kedua,
takbiratul ihram beserta niat. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah dan surah. Yang keempat, rukuk. Kepala ditundukkan sedikit sebagai isyarat rukuk. Yang kelima, iktidal. Kepala seperti kedudukan asal kembali. Cara solat ketika duduk. Ini adalah contoh solat ketika duduk semasa berada di dalam kapal terbang. Yang pertama, duduk tegak di kursi kapal terbang menghadap ke depan, kemudian niat solat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbiratul ihram. Yang ketiga, kedudukan tangan seperti solat biasa dan membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan diteruskan surah yang lain. Yang keempat, rukuk dengan cara membungkukkan sedikit, kemudian membaca bacaan rukuk. Yang kelima, iktidal dengan cara mengangkat kedua tangan, punggung tegak lurus. Yang keenam, sujud dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada rukuk dan membaca bacaan sujud. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud dengan cara kedudukan yang sempurna dan punggung tegak. Seterusnya, tahiyat akhir, duduk sempurna, tangan di atas lutut, kemudian menunjukkan telunjuk. Seterusnya, mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan, kemudian ke kiri. Dan yang terakhir, membaca doa selepas solat. Rumusan. Islam tidak akan membebankan umat Islam sekiranya umat Islam tidak mampu melaksanakan perintahnya. Islam akan memberikan keringanan kepada umat Islam supaya mereka dapat melaksanakan sesuatu perintahnya dengan sempurna tanpa merasa terbeban. Kesukaran ataupun dikenali sebagai musyaqqah yang menjadi salah satu sebab di mana keringanan dalam Islam dimunculkan. Musyaqqah yang melampaui batas kemampuan seorang umat akan menyebabkan umat Islam tidak dapat melaksanakannya dan dapat memudaratkan diri seseorang umat daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keringanan adalah cara supaya umat Islam dapat melakukan suruhannya dengan baik kerana kemampuan umat Islam merupakan tujuan syarak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keringanan ini dimunculkan untuk orang yang sakit ataupun uzur supaya mereka merasa tidak terbeban dengan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita mendapat beberapa keringanan untuk dilaksanakan ketika sakit, ketika bermusafir ataupun ketika kita sedang uzur.